الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung muka surat 27, pengajaran yang kedua daripada hadis yang ketiga. Kita telah selesai pada bulan yang telah lalu membahaskan pengajaran yang pertama daripada hadis yang ketiga ini, iaitulah kitab Allah Al-Quranul Karim. Yang tu dah selesai kita bahaskan, dan malam ni kita sambung pengajaran yang kedua, iaitulah nasib seseorang dalam alam kehidupan. Pengajaran yang kedua, nasib seseorang dalam alam kehidupan. Baik. Perkara nasib sentiasa dipersoalkan oleh setiap orang dalam setiap masa. Lebih-lebih lagi dalam zaman sains dan teknologi ini. Paksa slow sikit. Dalam zaman, kena cakap warak. Dalam zaman sains dan teknologi ini, mereka berusaha, mereka bertindak dengan tujuan membaiki dan membela nasibnya. Baik. Tidak dapat kita nafikan
Di antara perkara yang menjadi asas dalam kehidupan kita manusia ialah senantiasa ingin memperbaiki keadaan kita. Kan, itu benda normal. Itu benda biasa. Tak ada orang yang tak ingin diri dia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Maka dia akan berusaha dalam apa bentuk sekalipun untuk dia memperbaiki nasibnya di dunia. Dan memanglah kalaulah kita merujuk suatu hadis yang lain yang dimuatkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala, Imam Jalaluddin yang lahir di Asyut di Mesir, maka digelar dia dengan Imam As-Suyuti. Kita Melayu kadang-kadang begitulah. Kalau sebut Imam Muhammad bin Idris, dia tak kenal. Bila sebut Al-Imam Syafi'i, dia lah kenal. Itu biasalah kita. Bila sebut Imam Muhammad bin Ismail, tak kenal. Tapi sebut Imam Al-Bukhari, kenal. Biasa macam tu. Sebut Imam Muhyiddin, dia kata yang kenal Muhyiddin Yassin. Dia tak kenal, dia kenal Perdana Menteriku. Dia tak kenal Imam Muhyiddin. Tapi bila kita sebut kenal Imam An-Nawawi, dia lah. Begitulah kita kadang-kadang. Gelaran tu kita kenal, nama orang tak berapa nak ingat. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab hadis dia ada 4 jilid. Kitab hadis yang berjudul Al-Jami'us Saghir, himpunan hadis-hadis. Dalam tu ada sahih, dalam tu ada hadis dhaif, dalam tu ada hadis dhaif jiddan, dalam tu ada hadis yang palsu, yang maudhu, yang ditolak. Semua dia muatkan untuk kita jadikan panduan. Baik, berhubung dengan membaiki nasib walaupun di dunia, maka dia muatkan suatu hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar dengan suatu doa. Doa tu panjang, cuma saya ambil sepotong aja daripada doa itu untuk kaitkan dengan tajuk kita, membaiki nasib. Apakah salah kita membaiki nasib kita di dunia? Nabi aja, hadis ni sahih, kata Al-Imam As-Suyuti. Nabi aja dengan doa, antaranya Nabi aja, Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Itu Nabi aja. Hadis tu panjang, berupa doa. Saya ambil bahagian, satu bahagian sahaja untuk kait dengan tajuk kita ni. Nabi ajar kita minta dengan Allah, Allahumma, wahai Tuhan,
Aslih li. Islah. Lalu dengar kalimah islah. Makna bagi elok. Baikilah. Aslih li. Li tu akulah. Ya tu ya milik, ya milkiyah dalam bahasa Arab. Macam kita bacalah Rabbi ghafirli warhamni. Ya tu dia panggil ya milkiyah. Ya kita punya, makna akulah. Aslih li. Ya Allah, tolong bagi elok untuk aku dunia aku. Dia tak boleh baca duniai. Kena mengaji Arab elok. Dia tak boleh baca duniai. Dia kena baca dunia ya. Samalah doa iftitah kita. Wa mahyaya, tak boleh baca wa mahyai. Wa mahyaya wa mamati. Dia tak boleh wa mahyai. Salah di sudut nahwu. Maka minta dengan Allah dunia ya. Bagi elok ya Allah dunia aku ni. Kenapa? Allati fiha ma'ashi. Tu dia Nabi aja. Sebab di dunia ni lah tempat ma'ashi, tempat aku cari makan. Bahasa mudah. Aish makna hidup. Ma'ashi tempat penghidupan kita. Ya Allah, apa saja bidang pekerjaan aku di dunia ni, yakni kerja aku yang halal, ya Allah, aku minta padamu ya Allah, aslih, bagi elok. Nampak tak? Islam tak tolak dunia. Malahan Islam suruh fikir dunia ni. Bidang kerja kita. Katalah kita ni seorang peniaga. Minta dengan Allah, bagi elok perniagaan kita tu. Dapat untung, kita boleh berzakat. Namanya zakat perniagaan. Kita simpan sikit duit dalam bank, cukup haul, kita keluar zakat simpanan kita. Tak termasuk lagi sedekah kita. Kita minta dengan Allah bagi elok dunia kita. Tu contoh orang berniaga. Dia buat perniagaan dia bagi cantik. Kadang-kadang nama gerai dia menyeramkan. Nama gerai dia naik takut kita baca. Macam-macam bunyi kadang-kadang. Kalau di Merbuk tu 10% lah kalau dengar. Bukan kempen. Kalau di Merbuk tu ada bihun sup puaka. On the way nak pergi Tanjung Dawai, dekat sekolah menengah Merbuk, belah depan ada satu warung memang penuh. Dia tulis itu bihun sup puaka. Kalau orang Perak, bihun sup puake. Puaka tu apa dia? Orang Kedah kata pedas nak mampu. Saya pergi sekali, aku tak pergi dah, pedas sungguh. Kita jenis tak makan pedas. Saya tak reti makan pedas. Kena tu tak ada lah. Nak kata tobat tu dah, tapi tak pi dah. Memang puaka. Orang lalu tu tengok, memang satu macam tersentak. Berhenti. Siapa kaki pedas, angkat jari lah. Memang pedas sungguh. Bihun sup biasa, tapi dia punya cili tu puake sungguh. Memang pedas. Ada orang suka dia makan. Itu dunia dia. Dia buat macam-macam. Dia cantikkan kedai dia. Dia tambah pekerja dia. Dia buka awal. Dia tutup lewat. Ada satu kedai. Saya tiap-tiap bulan ke Langkawi. Tak start lagi semenjak COVID pandemik ni. Masih belum mula Langkawi. Bulan depan baru mula balik. Hotel saya duduk tu HIG Hotel. Haji Ismail Group Hotel. Bawah tu kan dia punya warung, dia punya kompleks menjual coklat, menambah gula dalam darah. Kan, sekali-sekala kena makan juga coklat. Sebab coklat dia baik untuk jantung, tu di sudut kesihatan. Jangan terlampau banyak.
lagi gelap coklat tu lagi elok untuk jantung. Itu teori sains dia, teori kesihatan dia. Sebab dia lebih koko. Lagi gelap, lagi banyak koko dia, jantung suka. Banyak antibaik, hospital suka. Kena jagalah, makan agak-agak lah. So, bilik saya tu selalu, kadang-kadang dia bagi bilik besar VIP, Allah. Saya tak larat nak duduk besar sangat. Saya pesan dekat anak murid, bagi bilik kecil sudahlah. Nak tidur pun semalam. Cerita apa? Duduk tingkat 8. So tingkat tu nampaklah bawah tu ada gerai kedai-kedai tepi jalan tu. Cantik. Ada satu kedai tu. Sempoi nama dia. Katup Sayup. Nama kedai dia Katup Sayup. Makna tutup lewat lah. Nama kedai tu Katup tutup Sayup tu lewat lah. Katup Sayup. Bukan cakap siam tu. Katup Sayup makna lambat tutup lah. Hari tu saya pergi, terus tak ada lah, tutup terus. Ren kerap dah kot, tak tahulah kita. Dia buh nama dia, orang tengok pun seronok. Katup Sayup makna tutup lewat. Memang lewat 2 pagi, 3 pagi duk buka lagi. Kalau tuan-tuan muslimat pergi depan hospital lama Sungai Petani. Ni viral. Memang viral dalam Facebook, dalam YouTube. Hospital lama Sungai Petani, nanti tuan-tuan muslimat boleh tengok satu gerai, satu bukan gerai lah, makna macam kereta pickup bergerak. Dia panggil T-Ice Avenger. Sempoi. Akan berdiri 2 orang depan tu, pakai kostum, pakaian macam Spiderman. Macam Avenger tu, 2 orang. Tak lagi dia buatlah macam Spiderman. Orang seronok, beratur orang. Budak-budak ambil gambar, dia pakai pakaian Spiderman tu. Itu daya tarikan dia untuk tarik pelanggan. Dan ada sekali tu saya tengok, saya tak pernah pi lagi lah. Saya tengok dalam YouTube. Waktu dia viral tu, dia tengah live. Lebih kurang petang. Dia ada di Stadium Alustar. Dia ada hari dia. Dia ada di Penang. Ada hari-hari dia. T-Ice Avenger dia panggil. Ada sekali tu saya tengok. Dia interview. Toke ni pergi. Waktu tengah duk bagi T-Ice ni. RM1.8 kot. Besar tu lebih kurang. Interview yang makcik yang datang ni. Macam mana rasa? Semua kata 10 bintang. Sedap lah kot. Saya tengok pun pekat, meleleh ayat dia. 10 bintang dia bagi. Lepas tu kan dia ucap terima kasih. Yang Avenger 2 orang ni, dia buatlah style Spiderman lah apa. Budak-budak seronok. Orang tua pun berhenti ambil gambar. Tu cara dia, tu dunia dia. Itu Nabi ajar tu. Aslih li. Perbaikilah duniaku ya Allah. Makna bukan lempak buang dunia. Minta dengan Allah bagi elok lagi. Sebab menentukan habuan nasib di dunia itu sesuatu yang dituntut oleh syarak. Cuma bab yang kita baca ni adalah dia punya peringatan supaya jangan terlajak dengan dunia. Itu kita akan baca nanti. Baik, sambung. Tetapi walau bagaimanapun nasib yang mereka maksudkan itu tidak lebih dari nasib dalam kehidupan dunia sahaja. Katalah tentang senang atau susah atau lain-lain lagi, semuanya setakat dalam dunia dengan tidak memandang kepada akhirat, alam kesudahan masing-masing. Allahu Akbar. Ini diperingatkan. Jangan kita menumpu pada dunia sahaja, akhirnya akhirat terlepas. Tuan-tuan muslimin muslimat, sebelum saya baca suatu kisah daripada Abdurrahman bin Auf tentang dunia dan akhirat, saya nak baca dulu ayat 200 Al-Baqarah. Muslimin muslimat, tengok ayat 200 Al-Baqarah
iaitu penutup dia. Pangkal dia saya tak baca, fa iza qadaitum, yang tu saya tak baca. Tak baca yang tu, saya baca ujung. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itulah bahaya Allah wani. Allah kata maka ada di antara manusia, faminan nas, ada di kalangan manusia, may yaqul, yang mereka itu berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya, kurniakan pada kami dunia. Allah jawab, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka tak ada habuan untuknya di akhirat. Ni Allah bagi ingat. Ada jenis manusia Allah bagi tahu dia tak pernah peduli, tak pernah fikir tentang akhirat. Dia kira dunia, dunia, dunia. Sampai dia meninggalkan solat, sampai dia meninggalkan 2.5% hak orang lain atas harta dia, nama dia zakat. 2.5% tu bukan kita punya dah. Cukup haul, cukup nisab, bawa keluar bagi orang. Dia buat tak peduli. Hebat berniaga dia, hebat dunia dia, tetapi dia semakin melupakan agama Allah. Maka orang macam ni ajil, Allah kata aku segerakan untuk dia dunia, ambillah. Tetapi fil akhirah, negeri akhirat, min khalaq, dia tak ada habuan apa-apa. Cubalah kita fikir sekejap. Antara dunia dan akhirat, semua kita tahu akhiratlah tak ada noktah. Dunia ada noktah, nama dia kiamat. Dunia ada penghabis, sebab itu dunia fana, akhirat baqa. Akhirat baqa, kekal selama-lamanya. Adapun dunia fana, binasa, nama dia kiamat. Maka kesenangan yang sebentarkah yang kita mahu, sampai kita langgar batasan agama, sampai kita tak peduli perintah Allah dan Rasul, atau kita nak susah sikit di dunia, dengan sedikit mungkin hidup kita sempit di dunia, tak berapa berharta macam orang lain, susahnya kita nak melaksanakan ibadah, bangun tengah malam, bangun waktu subuh, keluarkan harta kita untuk kita bahagia selama-lamanya di akhir. Tentulah akal yang waras memilih nombor 2. Tetapi orang yang tenggelam dengan dunia, dia tak nampak dah. Itulah bahaya dia. Allahu Akbar. Teringat saya kisah yang telah dimuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Salihin, berhubung dengan suatu kisah yang berlaku. Iaitulah kata Imam An-Nawawi, pada suatu hari Sayyidina Abdurrahman bin Auf, anak dia Muhammad, dan beberapa orang sahabat sedang duduk-duduk menanti waktu berbuka puasa di dalam Masjidin Nabawi. Cuma Imam An-Nawawi tak sebut puasa apa, sunat ke, Ramadan ke, wallahu a'lam. Tetapi begitulah, saya alhamdulillah banyak kali jugalah
buka puasa di Makkah, Madinah ni dengan sahabat-sahabat, dengan rombongan yang kita pimpin. Subhanallah, tak terbayang nikmat dia. Saya masih ingat waktu tu umur saya baru 20 lebih. Saya sembang dengan arwah Pak Yazid. Kan kenalkan Pak Yazid, orang Kampung Baru, orang Perak tapi duduk Kampung Baru. Orang panggil arwah Pak Yazid Ustaz Yazid Jaafar, tapi gelaran dia Pak Yazid lah. Saya sembang dengan dia. Waktu tu saya baru 20 lebih, belum pergi Mekah lagi, belum umrah, belum haji lagi. Saya tanya dengan arwah Pak Yazid. Saya kata, Ustaz, saya masih ingat waktu tu di Masjid TNB di Jalan Bangsa, Kuala Lumpur, Masjid Tenaga Nasional Berhad. So saya menyembang dengan dia, dengan abang saya semua. Saya tanya dia, saya kata, Ustaz, apakah saat yang paling indah dalam hidup Ustaz? Saya tanya yang tu. Apa dia momen, saat yang paling hebat yang Ustaz rasa dalam hidup? Lama dia ambil masa, dalam 3-4 minit dia jawab. Dia kata, saat yang paling indah dalam hidup saya, kata dia, ialah di tangan saya segelas zam-zam bersama dengan kurma. Saya berbuka puasa di hadapan saya Kaabah. Allahu Akbar. Sambil buka puasa, kata dia, tengok Kaabah. Saya waktu tu, kita tak pernah tengok Kaabah secara berdepan. Duk tengok gambar, adalah. Kita tak ada rezeki lagi waktu tu. Saya dengar dia cakap tu dengan linangan air mata. Kita tak rasa lagi zuk. Kita baru ilmu, belum ainal yaqin, belum mata melihat lagi, baru ilmu aja. Oh, tahu bahawa di sana di Makkah ada Kaabah. Itu ilmu. Tapi bila dah tengok, barulah ainul yaqin, barulah mata tengok, baru datang tahap ainul yaqin, mata dah tengok. So kita pun biasa ajalah. Tapi bila dapat pergi, saya pun tak ingat dah berapa belah kali saya ke Mekah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Tanpa rahmat dan kasih sayang Allah, apa pun kita tak ada. Semuanya dengan izin Allah. Waktu kita buka puasa, kita tengok Kaabah depan mata kita, zam-zam yang kita minum dengan kurma yang kita makan, baru kita boleh rasa betapa nikmatnya berbuka puasa di dua tanah haram. Apatah lagi ketika Kaabah depan mata kita. Saya dandan, saya teringat ucapan Pak Yazid waktu saya baru 20 lebih. Allahu Akbar. Ya Allah, saya mula pijak kaki ke tanah haram umur saya 31 tahun. Alhamdulillah. Kemudian terus pergi-pergi sampailah lah ni, tak tahu bila nak pergi, tak buka lagi, katanya November. Tu pun kita tengok video, Allah sedih. Tawah jauh, tak boleh lama dalam Masjidil Haram, boleh 3 jam aja. Lepas tu kena keluar. Allah, rasa lain, tak macam dulu dah. Kita boleh datang bila-bila, boleh pegang Kaabah lah, Kaabah tak boleh pegang. Aduh, bagi saya lah, kalau pergi umrah haji tak pegang Kaabah ni rasa macam tak lengkap. Yalah, kita letak badan kita di multazam. Dan kadang saya dapat juga multazam walaupun orang ramai. Dan kadang saya pergi dekat Hijir, dapat juga walaupun sempit. Dan kadang saya pergi ke pintu Kaabah yang lama dekat Rukun Yamani. Tu pintu zaman Nabi tu, mereka tutup. Pintu lah straight belakang. Itu zaman Nabi ada 2 pintu. Dekat Rukun Yamani ada 1 pintu, mereka tutup. Situ pun kita buh pipi kita berdoa. Rasa nikmat dia. Lah tak boleh pegang Kaabah. Allah. Tak tahulah. Nak menunggu Covid ni berambuih bila, kita pun tak tahu.
Mudah-mudahan Allah angkat, dapat kita tawaf macam biasa 3 jam, lepas tu kena keluar, grup lain pula masuk. Dia group by group. Lepas tu kena kuarantin pula. Tu yang aku tak mau. Dia mai kuarantin pula 3 hari ke berapa hari. Aduh mak, gila duduk dalam hotel 3 hari. Sorang-sorang melangut, nak keluar tak boleh. Keluar pintu bilik bawah tu daripada CCTV. Kita keluar pintu bilik awak baru masuk. Iya, depa habaq kat saya hak kena kuarantin di KL tu. Mula-mula kena PKP tu. Depa balik 14 hari duduk hotel di KL. Macam orang gila. Apa kata 14 hari tak boleh keluar. Keluar awak baru. Tengok ku hantu mana panggil. Rupa depa ada kamera, depa monitor bawah. Jangan cari pasal. Mau 3 hari pun boring tuan-tuan, muslimin muslimat. Mintalah COVID ni cepat Allah angkat. Baik. Cerita Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu sedang duduk-duduk dengan anak dia Muhammad, dengan sahabat-sahabat. Waktu tu Rasulullah dah wafat. Nabi dah wafat waktu tu, dalam Masjid Nabawi. Sambil duk tunggu macam kita lah kan, kita biasa, ibu-ibu pun pernah, ayah pun pernah, adik-adik mungkin lah ada rezeki sampai. Kita biasa buka puasa di Masjid Nabawi, duduk tunggu azan. Allah, seronoknya kan, seronok kurma muda pun jadi sedap. Allah, nikmat Zam-Zam tu walaupun sikit tapi nikmat dia tu lain. Buka dekat Malaysia 2 jak ayat temikai. Buka kat rumah 2 jak ayat temikai tu yang tarawih tinggal 3 rakaat dah. 3 tarawih bukan 8. Dekat tinggal 3 tak larat dah, melunjuk kaki. Sana ayat Zam-Zam 1 gelas cukup dah. Allah, nikmat. So sambil duduk-duduk ni cerita dunia. Abdul Rahman bin Auf pun sembang dengan kawan-kawan. Dia kata, hampa tahu dah, kita sembang mudah begitulah. Tak adalah dia cakap kedah. Hampa tahu dah, dia kata, dulu waktu aku hidup dengan Rasulullah, kami ada seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Muslimin muslimat, Mus'ab bin Umair seorang lelaki yang kacak, handsome, seorang lelaki yang ayah dia jutawan kota Makkah, anak orang kaya, sehingga sirah, sehingga sejarah menyebut tidak ada anak-anak, tidak ada orang perempuan di Makkah yang tidak tergila-gilakan Mus'ab bin Umair. Bila dia masuk Islam, umur dia 18 tahun. Mak dia dapat tahu dia ikut Islam. Ayah dia dapat tahu, lalu dia ditangkap. Maklumlah anak orang kaya, jutawan. Dia ditangkap dan dikurung dalam bilik, dipasung kaki dia. Sehinggalah ketika ibu dia, waktu tu umur dia 18, waktu tu masih di Makkah, belum hijrah lagi. Sehinggalah bila mak dia tengok dia tetap dengan Islam dia, akhirnya mak dia lepaskan dia dan mak dia halau dia keluar daripada rumah. Berambuih lah, nak ikut sangat Muhammad tu, berambuih. Lalu bila keluar rumah, kotlah mak dia nak tinggal sikit, bagi kad Maybank to you ke, kan debit card ke, kredit card ke, ni berambut ni, ambil ni, dalam ni ada 50,000, ikut dan hang lah, hang borong habis hanya nak minta, hang berambut lah, sedap sikit. Tapi yang dia dapat hanyalah sehelai gebar, sehelai selimut. Mak dia halau dia, ayah dia halau dia, keluar muka pintu aja, mak dia ambil selimut yang dia pakai waktu tidur, mak dia lempar ke wajah dia, ambil ni lah habuan kau, ikutlah Muhammad. Allah, Mus'ab bin Umair. Lalu dia keluar ucap selamat tinggal pada keluarga dia yang kafir.
Dengan gebah itulah dia bersama Rasulullah. Dengan gebah selimut itulah dia berhijrah ke Madinah. Sehinggalah semboyan perang Uhud tercetus. Lalu Rasulullah melantik dia menjadi pemegang panji-panji muhajir, bendera. Ansar yang pegang dia Sa'ad bin Mu'adh, manakala di pihak muhajirin yang memegang panji-panji dalam perang Uhud ialah Mus'ab bin Umar. Lelaki ini yang dihalau oleh ibunya, keluarganya. Sebab itulah bila kita ziarah medan Uhud, kita turun saja daripada bas, kita bawa jemaah mengadap dulu sebelum kita ziarah, pergi baca doa dulu, berdoa di hadapan makam syuhada. Maka siapa yang kita panggil, 3 nama kita sebut dulu. Assalamu alayka ya Hamzah ibni Abdul Muttalib, ammi Rasulillah, asadallah wa asada rasulih. Itu yang pertama. Salam atasmu wahai Hamzah anak Abdul Muttalib, ammi Rasulillah. Ammi makna pakcik. Ammi Rasulillah, pakcik Rasulullah. Asadallah, asadun singa. Singa. Asadallah, singa Allah. Wa asada rasulih, dan singa rasulnya. Tu dia Sayyidina Hamzah digelar singa Allah. Singa lagu mana garam? Sayyidina Hamzah pernah penampak dekat Abu Jahal. Separuh gila Abu Jahal. Samsing Abu Jahal kena penampak Sayyidina Hamzah, sikit lagi nak pergi Tanjung Rambutan. Yang kata Abu Jahal, yang kata penangan, dia nak suruh berhenti apa? Terus tak ada. Yang kata apa? Suara saya derah. Yang kata penangan, dia balik. Penangan Sayyidina Hamzah. Sebab itu dia digelar singa Allah, yang ditombak oleh Wahsy tepat di dada dan dia mati syahid, dan dia digelar Sayyidus Syuhada. Dalam hadis Nabi kata Sayyidus Syuhada Hamzah ibni Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imami Jair fa amarahu wa nahahu faqatalahu, atau kama qala. Nabi kata penghulu bagi orang yang mati syahid dalam syurga ada 2 orang. Tok penghulu dalam syurga bagi setiap orang yang mati syahid 2 orang. Pertama, Nabi kata Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik dia, menjadi penghulu bagi orang yang mati syahid dalam syurga. Dan yang kedua, yang menjadi penghulu bagi orang yang mati syahid ialah warajulun, seseorang, qama, yang berdiri, ila imamin jair, di hadapan pemerintah yang zalim. Pemerintah tu jahat, pemerintah tu tak laksana Islam. Lalu si Mamat ni berdiri menasihati pemerintah ini, mengajak pemerintah balik kepada Islam. Tiba-tiba dia dibunuh kerana ucapan dia dibunuh. Nabi kata dia juga penghulu orang yang mati syahid. Inilah mulianya jihad sabilillah. Baik, kita panggil nama tu yang pertama. Yang kedua, kita kata Assalamu alayka ya Mus'ab ibni Umar. Sebut nama Mus'ab. Yang ketiga, Assalamu alayka ya Abdullah ibni Jahsy, abang ipar Nabi, abang kepada Zainab binti Jahsy, isteri Nabi. Dia juga syuhada Uhud. 3 ni kita panggil dulu, lepas tu barulah Assalamu alaikum ya syuhada Uhud, baru kita jamakkan. Baik, bagaimana Mus'ab bin Umar, balik cerita Abdul Rahman. Bagaimana Mus'ab bin Umar
akhirnya terkorban dalam peperangan Uhud. 70 sahabat gugur. Ketika Rasulullah melihat jasad Mus'ab, maka ulama menulis di dalam kitab, tangisan Nabi terlalu kuat. Kita nak kata apa? Macam bergoyanglah bahu Nabi. Begitu. Sehingga ulama tulis, di antara tangisan Nabi yang paling kuat ialah ketika dia melihat jasad pakciknya Hamzah bin Abdul Muttalib yang dirobek-robek. Nabi menangis teruk, termasuk ketika melihat Mus'ab bin Umar. Kenapa? Sebab Nabi sedih. Dia seorang lelaki keluarga kaya raya, tetapi bila dia mati syahid, tidak ada sesuatu yang boleh menutup jasad dia. Sehingga Nabi kata, pergi ambil gebar selimut yang dia duk bawa, yang mak dia lempah tu. Sahabat pun ambil di kuda dia. Ambil, Nabi kata tutup. Sahabat pun tutup wajah Mus'ab. Kaki dia terbuka. Rupanya selimut jenis pendek. Allahu Akbar. Hatulah Mus'ab guna untuk tidur. Tarik-tarik buh tutup kepala, kaki nampak. Selimut kita balut elok, ada lebih lagi 6 kaki bawah. Kena hujan subuh 80. Kan dia balut tu macam balut mayat tu. Ada baki 6 kaki kat bawah katil. Punya lebak selimut kita. Lawan tarik dengan bini, bini tarik, kita tarik. Allah. Mus'ab bin Umar tarik tutup wajah dia, wajah duk senyum, kaki terbuka. Yang tu waktu tu Nabi menangis. Nabi punya kuat. Nabi kata tutup kaki dia, tarik kaki, muka duk senyum, terbuka pula belah kepala. Allah. Nabi kata sekarang tutup kepala dia, tutup. Maka Nabi kata ambil rumput, tutup kaki dia. Abdul Rahman bin Auf dia cerita benda ni. Dia kata apa? Wahai sahabat-sahabatku, itulah dia Mus'ab bin Umar, sahabat kami, daripada keluarga yang kaya raya. Tetapi bila dia mati syahid bertemu Allah, tidak ada sesuatu yang dia bawa, sehingga tidak ada benda yang boleh menutup jasadnya, melainkan gebar yang dia bawa ketika ibunya menghalau dia keluar dari rumah. Wahai sahabat, kata Abdul Rahman bin Auf, aku seorang jutawan, aku seorang yang kaya raya. Bagaimana dengan aku ini dalam keadaan Mus'ab mati, tidak meninggalkan apa-apa, tetapi aku Abdul Rahman bin Auf empunya harta yang berbilion-bilion, yang punya banyaknya harta aku. Bagaimanakah aku di sisi Allah? Lalu kata Muhammad anak dia, ayah aku pun bangun sambil menangis. Lalu ayah aku berlari meninggalkan majlis berbuka puasa. Ayah aku hilang entah ke mana. Itu cerita dalam Riyadhus Salihin. Bagaimana risaunya Abdul Rahman bin Auf. Walhal, muslimin muslimat fikir, walhal 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga, antaranya Abdul Rahman bin Auf. 10 orang ni Nabi sebut, hang syurga, engkau syurga, engkau syurga. Nabi sebut direct 10 orang. Zubair Al-Awam, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf, dan 4 lagi khalifah. 10 semuanya. Yang mereka ini dijamin syurga, confirm syurga. Pun Abdul Rahman bin Auf menzahirkan kebimbangan. Dia nak kata apa? Ni Allah lunggu aku dunia ni, akhirat aku macam mana? Tu dia nak ajar kita. Walaupun dia dah dijamin syurga oleh Rasulullah, tetapi kerisauan dia, itu yang kita nak
letak dalam diri kita. Abdul Rahman bin Auf, ulama kata sampai dia termenung. Termenung apa? Termenung sampai dia tak tahu duit dia nak bagi siapa dah. Habis dah dia bagi. Duit duk berlambak. Duit duk beranak lagi. Abdul Rahman bin Auf, dia bagi habis dah sahabat. Duk ada lagi. Ni nak bagi siapa pula? Niaga-niaga, beranak lagi duit. Punya banyak harta, duk fikir habuan aku akhirat macam mana. Kita baru pakai kancil ya, accent. Baru kancil ya. Sebelum tu naik geret, naik basikal, pergi kedai kopi, rantai pun putus. Rantai basikal tu. Kopi pun orang belanja. Sembang. Tah dia boleh duit apa, tak tahu jual tanah, beli kanc. Hebat. 850 easy. Oh, kereta dia tu, dia potong kereta kita macam nak meletup enjin tu. Takut kita tengok di highway tu, kancil dia potong kita. Dia punya exhaust tu berlaga dengan jalan tu. Ya Allah, ya Tuhan. Kita kata satgi tinggal enjin hang kat belakang ni. Luruh enjin ni, dia punya laju. Baru beli kancil dah, belum gajah ni. Tak pi dah masjid, lupa dah masjid. Lupa dah, tak ingat dah kuliah, tak ingat dah apa. Yang kita takut ini, tuan-tuan, ibu ayah muslimin muslimat. Abdul Rahman bin Auf ajar kita ingat akhirat. Kamu senang di dunia, macam mana akhirat kamu? Tak usah sembang banyak muslimat. Muqaddimah muslimin muslimat, muqaddimah kepada akhirat kita ialah alam barzah. Kita nak masuk alam barzah. Kita nak duduk di alam barzah. Kita akan pergi. Apakah alam barzah kita taman syurga atau lubang neraka yang kita duk doa tu? Kita tak pernah jemput kematian, tapi dia mesti datang. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tengok bahasa Arab. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakan wahai Muhammad, mati yang kamu cuba nak lari. Tafirru, fir makna lari. Mati yang kamu cuba nak lari, kamu nak elak, kamu rasa lambat lagi nak mati, Allah kata fa innahu mulaqikum. Tengok bahasa Arab, Allah sebut dengan mulaqikum. Ada kalimah liqa. Liqa apa? Liqa pertemuan. Macam malam ni kita liqa lah, bertemu. Makna apa? Mati tu mai jumpa kita. Tu senang faham. Liqa. Nak lari mana? Mati tu akan datang. Dalam suatu riwayat disebut, rezeki mencari kamu seperti mana mati mencari kamu. Itu dalam bab rezeki. Memang tak salah alamat. Rezeki insya-Allah dia sampai. Macam mana mati cari kita? Nak sebut yang tu. Apakah kita tak boleh berfikir masanya nanti akan sampai, seorang pergi, keluarga kita, kakak kita, adik kita, mak kita. Bayangkan Rasulullah, 3 anak dia pergi dulu, Allah, baru Nabi pergi. Tu tahu Rasul, Allah uji begitu. Sedih Nabi, mau tak sedih. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum meninggal dulu, baru Nabi wafat. Lepas tu baru Fatimah wafat. Atau Rasul pun Allah uji macam tu. Kita menyaksikan semua kematian itu. Sedih kita. Saya tinggal 9, dek beradik 13, 4 jalan dah. 3 kakak, 1 adik.
Mak saya meninggal 27 Februari tahun ni, 27 Februari 2020 pada usia 84 tahun. Mak saya menyaksikan 4 kematian. 4 anak dia mati dulu. Allah, sedih tengok mak. 3 kakak, 1 adik saya. 4 kematian mak tengok. Sedih tengok mak. Duduk atas kursi tengok anak dikapankan. Allah, sedih. Mak pun dah pergi dah. Allahu Akbar. Tak ada dah, saya yatim piatu lah. Tak ada yatim piatu baru balik dah. Yatim piatu ni belum balik, tu baru yatim piatu. Ni yatim kematu. Kita yatim kematu, bukan yatim piatu. Yatim piatu bila belum balik baru yatim piatu. Kita kematu. Sedih. Kita akan lalu, kita nak buat macam mana? Allah itu yuhyi wa yumit. Dia menghidup, dia mematikan. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang bernyawa mesti fan. Fan makna fana. Fana makna binasa, mesti mati. Maka mari kita fikir akhirat yang kita nak sampai, dan tentulah yang pertama sekali alam barzah kita, yang kita akan masuk entah bila kita tak tahu, dan sudah tentulah kita mau barzah kita salah satu dari taman-taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung sikit sebelum kita tutup majlis. Baik, tidak mandang kepada akhirat, alam kesudahan masing-masing, dan semuanya mengikut ukuran lahir semata-mata, dengan tidak memandang kepada nilaian akhlak dan peri kemanusiaan. Kadang-kadang kita memburu dunia tanpa akhlak. Maksudnya kita tak berakhlak. Ambil dunia curi hak orang, ambil dunia kebah duit orang, rasuah, penipuan tu, SPRM duk buru siang malam, makau scam lah apa macam-macam, tipu warga mas, telefon bagi takut warga mas pula jenis pencen baru dapat. Yang itulah yang selalu jadi mangsa kesian. Pi bank lurus aja keluar 50,000 kena tipu. Kesian kita. Report polis boleh terima lah report, tapi nak cukup dia apa semua bukan mudah. Tak peduli dah. Akhlak tak ada, halal ke haram, janji kenyang. Tak ada peri kemanusiaan, tipu orang. Tak peduli, janji dapat harta. Salah, Islam tak ajar kita begitu. Biar kita susah sedikit harta tapi halal, daripada kita banyak tapi haram. Sebab Nabi kata harta pada hari kiamat akan ditanya 2 kali. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Nabi kata umur Allah tanya sekali, masa muda Allah tanya sekali, ilmu Allah tanya sekali. Kena harta, Nabi kata Allah tanya 2. Pertama, min aina tasabahu, ambil mana? Ambil mana? 2, wa fima anfaqahu, belanja mana? Infak kat mana? Bagi kat siapa? 2 ditanya harta. Tu yang menakutkan. Kita kata ambil, kita ambil halal, bekerja. Okey, Allah tanya hang belanja kat mana? Berapa banyak anak yatim hang tolong? Berapa banyak masjid dah hang bagi? Masjid tu wakaf lah, lantai lah hang buat bodoh kan? Mampu kita. Na'udzubillahi min zalik. Kita mesti ingat benda-benda seperti ini. Jangan kita tanpa akhlak dan tak ada peri kemanusiaan. Maka dengan sebab itulah, dalam berusaha untuk membaiki dan membela nasib, kerap kali berlaku pencerobohan terhadap nasib orang lain atau menyentuh maruah diri sendiri. Kadang-kadang gadai prinsip nak senang, mai pada kampung ni banyak berlaku. SPM grade 3 aja muka lawa sikit. Mai Kuala Lumpur, duduk tu kondominium. Ayah pun naik heran, tulis surat WhatsApp kat ayah kelentong, kata kerja bagus, hantar duit dekat ayah tiap-tiap bulan, hantar duit dekat mak tiap-tiap bulan, dapat 200 seorang. Ayah tak tanya dah, 200 tu beli macam-macam, rokok apa semua. Mak pun tak tanya dah, dengan 200 tu beli baju kurung Sabela.
Kan? Yang tepi highway tu tak payah gosok, dia kata. Baju kurung tak payah gosok, nama Sabila. Macam-macam. Boleh 200 sebulan, Allah seronok, tak kira. Wajib no, kena. Yas'alunaka madza yunfiqun. Satu hari seorang sahabat nama Amru bin Jamuh pesan dekat anak-anak, pesan ke anak-anak. Sahabat nama Amru bin Jamuh. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, dia orang kaya, orang Ansar. Ya Rasulullah, harta aku nak bagi siapa? Duit aku. Lalu Allah turunkan ayat 214 Al-Baqarah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, mereka nak infak dekat siapa? Qul ma anfaqtum min syai'in. Katakan wahai Muhammad, hendaklah mereka infak pertama falil walidain, kepada kedua mak bapak. Anak kita, dia bekerja, hak kita ada atas dia. Duit gaji dia, hak kita ada, mak ayah. Walau dia bagi RM10, anak saya cucu 8 orang. Anak saya 3 orang. Yang bongsu perempuan masih mengaji lagi. Hak 2 orang atas lelaki, kerja dah. Hak perempuan kahwin dah, lelaki dia kerja, dia duduk mengaji lagi, buat master tak habis lagi. Yang 2 orang jantan ni pesan, walaupun saya ada duit, alhamdulillah, ada duit sikit, tapi tetap RM20 sebulan, RM30 sebulan, RM10. Bagilah, aku tak kisah. Sebab nak menunaikan tuntutan perintah Allah. Tu dia kena faham. Biar dia pun bagus pakai Mercedes Benz, entak ke dia. Dah, bukan masalah pakai Mercedes ke apa ke. Masalah tanggungjawab hang sebagai anak. Hang mesti bagi. Macam mana kita buat dekat mak ayah kita dulu. Kan? Macam mana kita buat? Gaji kita ada portion untuk mak ayah. Begitu anak mesti buat. Bukan kita minta. Kita pun faham mereka ada anak apa semua. Tapi at least RM10, RM20 hang campak. Sebab itu tuntutan. Allah turunkan ayat ketika Amru bin Jamuh tanya Nabi bab itu. Itu dia benda dia. Kena peringatkan. Adik-adik besok dah bekerja, ingat mak ayah. Di samping nafkah pada anak isteri, mak ayah jangan tinggal. Sampai mati, wakaf tak berjalan tak habis. Sampai kita pula mati. Dan kita yakin kita buat baik kat mak ayah kita, anak kita akan balas. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. In ahsantum ahsantum. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Tak adalah benda baik melainkan aku balas baik. Ini mesti, itu sepi yang Allah letak dalam Al-Quran. Baik. So, kita mesti faham, jangan sampai gadai prinsip, oh bagi duit mak ayah, rupa-rupanya ada sugar daddy. Pakai pula Mercedes, mak ayah ingat betul lah kerja bagus, rupa gadai maruah diri. Banyak tak berlaku benda ni? Banyak. Kesian kita. Na'udzubillah, dengan dosa macam-macam. Dibela dik macam datuk lah bela, macam-macam lah. Ini Kuala Lumpur punya cerita. Wal'iyadzabillah. Jangan sampai macam tu punya nak senang di dunia. Jangan. Sebab dunia ni sekejap aja kita nak duk. Akhirat ialah kekal abadi selama-lamanya. Baik. Atau diri orang lain. Itu dah kita dah sebut tadi. Jangan sampai tahap kita menggadai prinsip dan menyentuh maruah diri sendiri dan juga maruah diri orang lain. Kita malukan dia, kita ambil harta dia, kita buat dia susah. Jangan. Islam tak pernah ajar begitu. Kerana sesungguhnya tuntutan pada harta adalah amat menggerunkan. Baik. Kita sambung bulan hadapan. Perenggan yang akhir tu kita sambung bulan hadapan. Kemudian kita baca hadis yang keempat. InsyaAllah ta'ala. Salam maulid ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang kasih pada Rasulullah. Dan saya sebut banyak kali, paling tak ada satu hari 100 kali selawat pada Rasulullah. Paling tak ada. Tolong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 100 kali. Jadilah. Sehingga ulama kata
Tidakkah kamu berfikir, kata ulama, kamu menyebut nama manusia yang paling Allah kasih. Fikir Zat, dia kata, kamu sebut nama manusia yang Allah paling sayang dia, Habibullah, Allah, kekasih Allah. Maka bayangkan bagaimana Allah layan kita. Sebab kita sebut nama orang yang dia paling sayang, Allahu Rabbi. Sehingga ulama kata paling tak ada sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Tu habis malah. Jangan lupa. Tu tanda kita sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat Rasulullah bersama kita di bumi mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله.